Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada hari ini saya maklumkanlah akhirnya buku Isa Ruhullah, sebuah kajian bahasa, budaya dan juga kosmologi filosofi, sebuah warisan yang agung ni beserta dengan rahsia putri Ulik Mayang. Jadi pengenalan pada sidang malamnya bermula besok. Buku-buku ini akan mula dihantar. Bagi yang baru pre-order, dia akan delay selama seminggu. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf atas sebab-sebab tertentu dan juga keadaan negara kita ada kelewatan dalam buku ni. Jadi bagi pengenalan pada sidang malam ni, saya mulakanlah dengan iaitu buku Isa Ruhullah di wilayah Melayu. Jadi ianya adalah merujuk kepada kajian bahasa, teks, budaya dan warisan ketuhanan. Jadi benda ini atau isu Isa Ruhullah ini agak berat kerana ia melibatkan sejarah yang langka satu. Dan juga kajian berkenaan dengan Isa Ruhullah ini di pentas Melayu ni agak kurang. Tetapi seperti mana yang saya maklumkan di dalam bukunya ini, kita melihat daripada berbagai bukti yang ada dalam catatan orang Inggeris itu sendiri, kosmologi dunia meliflip, keadaan kerajaan Melayu yang langka, Kedah Tua, Langka Suka, Perak Men, Gangga Negara Beruas dan juga Malay Archipelago, Atlantis dan juga Lemuria. Di dalam kita membahaskan ini, saya cuba tidak terlalu menjurus kepada perbandingan agama. Saya mengambil kata kunci daripada kitab Injil mereka, kajian mereka dan juga satu konflik dan juga kemelut di dalam dunia mereka sendiri bagi merungkai sebuah sejarah yang agung. Lantas, kenapakah kita pada akhir zaman ini lupa akan sebuah kebenarannya yang Isa akan muncul daripada timur? Seperti mana pada suatu masa dahulu gereja mereka berkiblatkan kepada timur. Ramai pengkaji termasuk orang Inggeris dan berbagai orang Eropah telah mengkaji daripada berbagai sudut, arkeologi dan juga bahasa dan juga ketepatan akan wujudnya satu sosok yang dinamakan Isa Ruhullah tadi. Tetapi dunia orang Melayu, dunia pentas Sunda sebenarnya sinonim dengan jiwanya dan juga mitos atau legendanya Isa tadi. Sekali lagi saya disclaimer, itu saya tidaklah merujuk kepada sebuah cerita yang cuba mempolemikkan atau mempolitikkan agamanya itu sendiri. Tetapi suatu hakikat yang saya nyatakan di dalam sidang video yang bakal saya hadirkan nanti, ketika ratusan ribu naskah kitab Injil disebarkan dan ribuan pendakwah hadir ke tanah Melayu dan juga Indonesia tadi, pada suatu masa sejak tumbangnya Empire Kedah Tua, Perak, Pahang, Melaka, Singapura dan tertubuhnya negeri-negeri Selat, jutaan naskah, ada bukti bukan sembang kari, ratusan ribu kitab Injil dialih bahasa ke bahasa Melayu. Ribuan pendakwah hadir, tetapi tidak ada seorang Melayu pun yang menukar agama daripada agama Islam. Jadi di manakah realiti, mitos dan apakah rahsia yang dipegang oleh bangsa kita? Lantas kita pergi kepada buku kedua. Buku kedua adalah Rahsia Putri Ulik Mayang. Tapi sebelum kita kembali kepada dunia Ulik Mayang, cerita Isa sinonim dengan laut. Kadang dipertontonkan Isa di pelabuhan, di port, berjalan di atas air, menaiki kapal,
menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, menyelamatkan bahtera yang sedang dilanda oleh ribut. Suatu dunia ketika dahulu yang mana super highway adalah menggunakan kapal ataupun jalan laut. Adakah Isa tidak pernah hadir ke tanah Melayu atau ke pentas yang dikatakan Kota Melaka ataupun Kedah Tua? Jadi di dalam kita melihat secara rasional, marilah sama-sama kita memandang daripada berbagai sudut akan kebenarannya cerita yang sebenar-benarnya yang hak itu. Seperti biasa, benda yang saya timbulkan ini agak kontroversi. Bagi yang faham, ada jiwa sebagai orang Melayu, dia akan faham. Bagi yang menentang, yang akan menghentam, itu sudah lumrah. Kita bagi sebutir, kita kena sembuh 100 butir. Tetapi ini bukannya cerita khayal. Ianya ada satu susunan dan susun atur samudra Isa Ruhullah di wilayah Melayu. Wilayah Melayu besar, Demeli Archipelago. Tamadunnya Kutub Kanah dan dunia pendidikan dan tamadun ilmu daripada pembinaan kapal, perubatan, pertukangan, buat besi, senjata zaman Nabi Daud, kawah dan relau dan tamadun Kedah Tua. We are the center. Dalam buku Isa, saya maklumkan suatu hujah yang agak kuat, yang memangnya kuat ibarat batu. Kedah Tua, sama ada pelabuhan kota Kuala Muda, telah diisytiharkan oleh pengkaji barat sebagai hub, the center of the universe ketika itu. Kalau the center of the universe maksudnya tamadun, budaya, adat istiadat, dunia sains, dunia metafizik, dunia ilmu, semuanya berada di wilayah Kedah Tua. Dianya ibarat dia katakan Kota Baghdad lah, ataupun Kutub Kanah yang paling agung pada zaman tersebut. Mana semua ni pi orang Kedah kata. Sekarang ni tinggal apa? Lantas kita kembali kepada naskah kedua, iaitu Rahsia Puteri Ulik Mayang. Melayu di Persada Sains dan Ketuhanan, Tauhid dan Kitab. Disebabkan saya telah menzahirkan dua naskah ini, Isa, Rahsia Puteri, akhirnya bagi yang mengambil dan telah membeli dua naskah, andai naskah ketiga, Siri Warisan Agung, isu bahasa jiwa bangsa. Titik yang bermula galang ganti Melayu, saya hamba sahaya. Sebenarnya di sebalik tabir, susunan cerita Isa Puteri dan bahasa Melayu tua, termasuk bahasa yang kita gunakan pada hari ini, ada suatu susunan dan cerita yang dikatakan algoritma sebuah penciptaan muka bumi. Jadi, Rahsia Ulik Mayang sekali lagi adalah isu yang amat berat. Apakah yang dimaksudkan dengan bersanggulnya puteri tadi? Kenapa 1, 3 dan 5 tersorok? Kenapa 7? Kenapa berpakaian kuning? Kenapa ada 2 sanggul? Kenapa bersubang gading? Kenapa berbaju serung? Bila kita padankan dengan satu formula kosmos ataupun galaksi, medan daya, graviti, ruang, zarah, partikel fizik dan juga kitarannya atomik partikel, perlambangannya Puteri Melayu dan Ulik Mayang tidak dapat dinafikan. Ianya menjadi suatu bukti yang dipadankan dengan apa yang telah mereka temui baru-baru ini. Bersama dengan yang dikatakan particle collider ataupun the God particle, kita hanya perlu membuka mata. Maka ketika saya keluar daripada tempurung dan melihat warisan budaya, adat istiadat dan ritual orang Melayu, sebenarnya kita telah faham kejadian alam beralam. Selingan di dalam kesinambungan saya, galang ganti sa dan ya tadi, iaitu identiti Melayu yang kita tidak panggil I,
maka muncul beberapa bukti dan juga kesinambungan kepada yang kita katakan Pasir Salak, Melaka dan juga Perak. Sidang hadirin pasti terkejut dan saya sendiri agak terkejut. Perkataan Perak ada di dalam kitab Injil yang tua. Pelik kan? Perak, Salak, saya ada di dalam kitab Injil yang tua. Jadi, bila mana kita ibarat sebuah bangsa yang memegang nama, bahasa, budaya yang terpalit dengan kitab-kitab tua dan kuno, yang menjadi teras kepada agama di muka bumi. Jadi siapakah orang Melayu? Kita tidak boleh sangkal benda ini. Tetapi di tanah air kita ada kekangan membicarakan tentang bahasa kita, adat istiadat dan budaya kita. Kita dikongkong. Malah kadang kita akan dilarang. Atau kita akan ditutup atau digaibkan. Yang telah berlaku. Selingan sekali lagi, baru-baru ini ada saya keluarkan iaitu satu video yang tidak boleh dikomen. Bukan saya tutup komen. Komen itu ditutup secara automatik kerana gambar di hadapan ada gambar seorang anak perempuan kecil yang dijirus, dimandikan oleh bonda dia. Jadi asuhan bonda Melayu rahsia tauhid yang kini kita lupa. Kosmologi orang kita ni bermula sejak dalam perut ibu. Bahasa, nyanyian, seloka, gurindam, sajak, syair, pantun. Rumah tangga Melayu, seramik Melayu. Ni saya belum lagi buka sidang seramik Melayu yang ada di dalam genggaman saya. Dunia metafizik, dunia seramik Melayu. Kadang kalau kita duduk dengan pengkaji yang dikatakan high level, dikatakan orang, ada seramik Melayu yang letak makanan tak basi, ada seramik Melayu yang letak ikan dah mati boleh hidup balik, ada seramik Melayu yang menzahirkan satu polariti yang mana air menjadi seperti air yang kelas pertama. Telah diuji, telah dicoba, mengikut keadaan, ada setengah seramik yang ada dengan saya. Bila kita tuang air dan kita biarkan 2-3 minit atau 5 minit, rasa berubah kerana telah berlaku perubahan gelombang. Ini semua teknologi leluhur kita zaman berzaman. Di dalam cerita asuhan bonda, bonda Melayu, puteri Melayu, asuhan, basuhan, titisan, kosmologi bahasa ibunda, bahasa ibu. Umpama kita belajar silat, ada ibu gayung, ada ibu silat. Daripada situlah akan bermulanya satu titik dan langkah yang dikembangkan menjadi tari dan bunga. Inilah gambarannya pohon saala tadi. Jadi isu saala, Perak, akan saya hadirkan dalam sidang berikutnya. Tetapi isu ini pun agak sensitif kerana bila saya membuka sejarah yang amat langka ini dan terpalit dengan kitab-kitab agama, maka bagaimanakah hendak kita mentakrifkan? Jadi sebentar lagi dan seterusnya, pastilah pengkaji-pengkaji linguistik, pengkaji-pengkaji bahasa akan mula menghentam saya, mengatakan saya tidak mengerti bahasa ibunda saya. Saya tidak memahami jiwa dan juga jiwa bangsa saya selaku orang Melayu. Bagi mengakhiri sidang pada malam ini, saya paparkan kembali sebuah titian sejarah. Berapa ribu tahun, daripada 13 ke 14 ke 15, dan sebelum itu lagi, ketika tumbangnya dan berlakunya pergeseran Kerajaan Majapahit, Kerajaan Melaka, Kerajaan Kedah Tua, Gangga Negara, Beruas, Langka Suka, Kartanegara, Kutai dan sebagainya, termasuk yang dikatakan sejarahnya Laksmana Bentan. Jadi
ada bonus lah kan dalam buku Isa Ruhullah. Nama keluarga Laksamana Bintan negara sama dengan nama negara Maryam. Jadi isu Maryam sendiri perlu dikupas. Nama yang berkali-kali. Maka pada hari ini di akhiru zaman, umpama kita yang hidup di zaman kalahnya panglima-panglima dan pejuang tanah Melayu, maka kini tanah Melayu pun telah kalah dan hilang nama tanah Melayu. Yang tinggal nama Malaysia. Jadi ini adalah sebuah cerita yang menyayat hati. Cuma pernahlah beberapa bulan lepas saya berbincang dengan beberapa pengkaji yang tua. Mereka ni tak kaji macam saya. Mereka ni pun sama macam kita dulu, berjalan dalam jejak warisan masing-masing. Pandangan mereka secara peribadi, akhirnya cerita sebenar. Panglima kita ke, tanah kita ke, Nabi dan Rasul ke, yang sebelum Rasulullah SAW yang lebih tua dan langka, perlu dinyatakan kebenarannya dan perlu dimurnikan, membuka kisah yang sebenar. Di akhir zaman ini telah berlaku berbagai tipu daya dan penutupan atas penutupan, supaya kita terpenjara di dalam satu tempurung ciptaan dunia yang telah mereka benang sejak zaman berzaman. Kita bakal bertemu kembali dalam sidang berikutnya. Sekali lagi akan saya buat satu video lah kan, snapshot daripada kandungan buku yang telah saya keluarkan. Bagi yang berminat, saya letak pada description video hari ini akan tata cara dan makluman bagaimana hendak order. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.